Baiklah murid-murid, kita teruskan ke aktiviti yang kedua. Tadi kita dah baca petikan. Sekarang ni kita kenal pasti idea utama dan idea sampingan yang terdapat dalam petikan yang kita baca tadi. Okey, kita sebelum tu kita kena tahulah apa itu idea utama dan apa itu idea sampingan. Okey, lihat sini murid-murid. Okey, idea utama. Idea utama itu ialah perkara paling penting yang ada dalam sebuah ayat, petikan maupun karangan dan ditulis sebagai ayat pertama dalam setiap perenggan. Okey, kata kunci di sini senang saja kalau kamu nak ingat. Biasanya idea utama ditulis dalam sebagai ayat pertama dalam setiap perenggan. Karangan biasa ada perenggan-perenggan, satu perenggan, dua perenggan kan. Dia ditulis dalam ayat sebagai ayat pertama setiap perenggan. Okey. Okey, baiklah. Seterusnya, idea sampingan. Idea sampingan pula ialah idea yang menyokong idea utama tadi. Idea yang menyokong idea utama tadi. Okey, idea yang tadi utama yang ada di ayat yang pertama setiap perenggan. Okey, idea sampingan bukan sahaja menghuraikan idea utama tetapi memberikan contoh, kesan atau akibat bagi menyokong idea utama. Biasanya di bawah ayat pertama tu, ayat setiap perenggan ada 3 ayat atau 4 ayat. Ayat pertama adalah isi adalah idea utama. Ayat kedua, ketiga setiap perenggan itu adalah ayat idea sampingan. Okey, setakat ni kamu faham? Baiklah, kita lihat di sini. Kalau kamu lupa apa itu perenggan, lihat di sini tadi petikan yang kita baca. Perenggan dekat sini saya dah bagikan perenggan. Perenggan pertama. Ini perenggan pertama. Dari ayah Kokbun sehingga tersebut adalah perenggan pertama. Ini garisan kuning ni perenggan pertama. Okey, yang ini perenggan kedua. Okey, perenggan kedua dari Kokbun sehingga bersetuju adalah perenggan kedua. Okey, karangan ni ada 1 perenggan, 2 perenggan, 3 perenggan, 4 perenggan dan 5 perenggan. Jadi kalau 5 perenggan ada 5 idea utama. Tapi dia ada banyak idea sampingan lah. Okey, macam yang pertama ni kita lihat. Yang pertama dia dah ada contohnya. Okey, yang pertama dah ada contoh. Kita lihat contoh yang pertama, dia beri melihat tanahnya yang terbiar di hujung kampung. Itu ayat pertama. Nampak tak? Ayat pertama ada 2 ayat je. Jadi senanglah nak kenal pasti. Okey, senanglah nak kenal pasti mana ayat pertama, mana idea utama, mana idea sampingan. Okey, yang ayat pertama ni adalah idea utama. Yang warna biru ni ayat yang kedua adalah idea sampingan. Okey, seterusnya kita lihatlah perenggan kedua. Mana ayat pertama? Okey, ayat pertama dia, Kokbun telah memberikan idea kepada ayahnya. Memberikan idea kepada ayahnya. Sekejap, saya betulkan ya. Okey, memberikan idea kepada ayahnya. Itu adalah idea utama. Okey, kemudian baiklah, senang kalau nak senang. Okey, kita lihatlah semua idea utama. Mana ayat yang pertama? Itu adalah idea utama. Kita lihat perenggan 3. Mana ayat pertamanya? Ayat pertamanya ialah mereka menanam rumput napier. Jadi isi idea utama adalah menanam rumput napier. Itu adalah idea utama untuk perenggan yang ketiga. Kita lihat pula perenggan yang keempat. Ayat utamanya
idea utamanya mana? Kita lihat ayat yang pertama dalam perenggan itu. Apa ayat yang pertama dalam perenggan tu? Okey. Ayat pertama ialah rumput Napier cepat membesar dan berprotein tinggi. Jadi ini adalah isi ataupun idea utama. Idea utama. Okey. Jadi yang terakhir, okey, kita lihat perenggan yang kelima. Mana idea utama? Idea utama senang je, ada di ayat yang pertama. Ayah Kok Bun telah mengajak penduduk kampung lain mengusahakan tanaman rumput Napier. Okey, rumput Napier itu adalah idea utama. Sekarang ni, okey, baiklah, sekarang ni kita cari pula. Tadi kita dah cari idea utama, sekarang ni kita cari idea sampingan. Apa idea sampingan? Idea sampingan adalah ayat untuk menyokong idea utama. Jadi ayat yang nombor 2, nombor 3 adalah ayat ataupun idea sampingan. Okey, idea sampingan yang pertama. Perenggan yang kedua ni, idea sampingannya ada 2 sebab ada 2 ayat di bawah. Ada 3 ayat untuk perenggan ini. Yang pertama, idea itu bernas sekali. Okey. Dan bapa Kok Bun bersetuju. Itu adalah idea sampingan. Okey, seterusnya perenggan yang ketiga. Idea sampingan perenggan yang ketiga, ayat yang kedua. Rumput ini amat sesuai untuk ternakan seperti kambing, lembu dan ayam Belanda. Selain itu, bawah tu pun ada lagi. Rumput Napier digemari ternakan kerana mengandungi air yang banyak dan teksturnya yang lembut. Rumput ini mendapat permintaan yang tinggi. Yang biru tu, garisan biru semua adalah idea sampingan. Okey, yang saya garis-garis biru tu adalah idea sampingan. Okey, seterusnya idea sampingan untuk perenggan 4. Awak lihat. Okey, tadi warna merah ni adalah idea utama. Jadi idea sampingan ni adalah di bawah lah. Ayat yang seterusnya adalah idea sampingan. Rumput ini boleh dituai selepas 30 hari ditanam. Itu idea sampingan yang pertama. Okey, keluarga Kok Bun menjual rumput ini kepada pelanggannya. Itu pun idea sampingan. Seterusnya, mereka berjaya untuk menjual sebanyak 1000 kilogram batang dan 3000 kilogram daun rumput Napier setiap bulan. Okey, seterusnya idea sampingan seterusnya ialah pendapatan mereka mencecah RM2,300 sebulan. Okey, itu adalah idea sampingan untuk perenggan yang keempat. Seterusnya, perenggan yang kelima. Mana idea sampingan perenggan kelima? Senang je. Okey, yang atas ni warna merah adalah yang ayat pertama adalah idea utama. Ayat seterusnya adalah idea sampingan. Yang pertama ialah mereka bekerja sama. Lepas seterusnya, kini tiada lagi tanah terbiar di kampung tersebut. Okey, itulah itulah cara macam mana kita nak tahu mana idea utama dan mana idea sampingan. Setakat ni kamu faham? Ada masalah? Baiklah, setakat ni saya harap awak faham. Jadi untuk selepas ni saya nak kamu buka buku aktiviti muka surat 62. Okey, 62 kamu kenal pasti. Dia kata, okey, lihat buku aktiviti muka surat 62.